guys, bersama saya lagi dalam Orang Apa Channel. Wow, ini dia perkembangan terkini di mahkamah ya sahabat semua, tentang pendakwaan terhadap Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua. Wow, sekali lagi saya katakan, mana ada pencuri dia mengaku mencuri, mana ada penjenayah dia mengaku merompak dan sebagainya. Oke, jadi hari ini menarik untuk saya kongsikan bersama-sama dengan kita adalah perkembangan terkini berkaitan dengan pendakwaan terhadap pengerusi Pertikaian Nasional atau Perikatan Nasional, tidak lain tidak bukan Muhyiddin Yassin, sahabat semua, tentang kes yang berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa, pengubahan wang haram dan juga pembiayaan wang keganasan wang haram. Jadi ini adalah satu perkara yang memeranjatkan seluruh negara ya apabila terdedahnya pembongkaran tentang penyelewengan, kebobrokan oleh pengerusi Pertikaian Nasional ini, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita apakah yang atau perkembangan terkini ya di mahkamah tentang pendakwaan terhadap Muhyiddin Yassin, yang mana mengatakan hari ini pendakwaan mohon 7 pertuduhan terhadap Muhyiddin dibicarakan bersama. Itu antara permohonan yang diberi atau dibuat oleh pihak pendakwaan hari ini ya terhadap pertuduhan 4 pertuduhan salah guna kuasa, 3 pertuduhan pengubahan wang haram terhadap bekas Perdana Menteri Kerajaan Toba Kata Muhyiddin Yassin yang melibatkan RM 232 juta untuk dibicarakan bersama. Timbalan pendakwa raya Wan Saharudin Wan Ladin memberitahu Mahkamah Session di Kuala Lumpur pagi ini bahwa mereka memfailkan permohonan itu semalam. Peguam Muhyiddin Hisham Theopotik memberitahu Hakim Azura Alwi bahwa pihak pembelaan memerlukan masa untuk menjawab permohonan perbicaraan bersama itu. Azura kemudian mengarahkan pihak pembelaan memfailkan afidavit mereka sebagai jawaban kepada permohonan itu selewat-lewatnya pada 30 Jun ini. Dan bagi pihak pendakwaan memfailkan sebarang jawaban kepada jawaban itu dalam tempo 2 minggu selepas 30 Jun. Dia juga menetapkan 4 Ogos untuk sebutan kes, memandangkan 2 permohonan Muhyiddin belum diselesai di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Permohonan pertama adalah untuk memindahkan kes itu dari Mahkamah Session ke Mahkamah Tinggi, dan satu lagi membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa. Ketika ditemui media selepas prosiding, Hashim berkata mereka akan membantah permohonan pihak pendakwaan agar pertuduhan dihadapi Muhyiddin dibicarakan bersama dan menegaskan pasukan pembelaannya hanya menerima salinan permohonan itu awal pagi ini. Peguam mengulangi pendirian bahwa pertuduhan salah guna kuasa tidak mendedahkan sebarang kesalahan undang-undang dan pertuduhan itu tidak menyatakan butiran kesalahan itu, katanya. Permohonan Muhyiddin untuk membatalkan pertuduhan terhadapnya memfokuskan pertuduhan predikat utama, yaitu 4 pertuduhan salah guna kuasa. 3 pertuduhan pengubahan wang haram bergantung pada 4 pertuduhan predikat berkenaan. Muhyiddin yang menghadapi 4 lagi pertuduhan salah guna kuasa di bawah Section 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009, yaitu menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden bersatu untuk suapan, untuk rasuah, sahabat semua, berjumlah semaya RM 232,5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. 3 syarikat itu Al-Bukhari Equity Sdn Bhd, Nepcare Sdn Bhd, dan Manfur Sdn Bhd, manakala individu ialah Azman Yusuf. 3 pertuduhan pengubahan wang haram itu dikemukakan di bawah Section 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang dibaca bersama dalam Section 87 dalam kurungan 1 Akta yang sama. Pemimpin berusia 76 itu didakwa menerima lebih 120 juta hasil daripada aktiviti haram daripada Bukhari Equity Sdn Bhd antara 25 Februari 2021 dan 8 Julai 2022. Pengubahan wang haram itu didakwah dilakukan dengan menerima wang yang dimasukkan ke akaun bersatu. Ahli Parlimen Pago itu berdepan hukuman penjara 20 tahun dan denda 5 kali ganda jumlah suapan atau RM 10.000 yang mana lebih tinggi bagi pertuduhan salah guna kuasa. Bagi pengubahan wang haram dia boleh dihukum penjara 15 tahun dan denda 5 kali
5 kali ganda jumlah terbabit atau RM 5 juta, yang mana yang lebih tinggi. Muhyiddin pertama kali didakwa pada 10 Mac, dia mengaku tidak bersalah dan memohon dibicarakan terhadap keempat-empat pertuduhan salah guna kuasa dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram itu. Itu dia sahabat semua, ya, perkembangan terkini tentang pendakwaan Muhyiddin Yassin yang berkaitan dengan 4 pertuduhan salah guna kuasa dan juga 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan juga pembiayaan, ya, pembiayaan apa lagi tadi tu? Mana sudah? Hasil, ya, pembiayaan keganasan, pencegahan pembiayaan keganasan dan juga hasil daripada aktiviti haram. Jadi itu antara, ya, pendakwaan yang dinyatakan, ya, di dalam pendakwaan yang diterima ataupun didakwah ke atas mantan bekas Perdana Menteri Kerajaan Tembok Atap ini, tidak lain tidak bukan iaitu Muhyiddin Yassin. Jadi jelas sahabat semua, ya, saban hari seketika mereka memerintah menjadi kerajaan Tembok Atap. Seringkali kita mendengar kononnya mereka adalah pemimpin-pemimpin yang penuh integriti, bersih, amanah, bebas rasuah dan sebagainya. Tetapi hari ini rakyat di luar sana, rakyat Marhain, warganet, menggelar geng-geng ini sebagai geng sapu bersih wang rakyat, sahabat-sahabat semua. Semua mereka sapu semuanya. Dan katanya mereka bebas rasuah, tapi hari ini ternyata sahabat-sahabat semua, satu demi satu pendakwaan, ya, yang melibatkan rasuah, suapan ratusan juta, ya, salah guna kuasa, pengubahan wang haram dan sebagainya. Jadi segala apa yang mereka laungkan semua itu hanyalah mainan politik, retorik politik daripada geng sapu bersih ini. Jelas hari ini pengurusnya sendiri terpalit dengan skandal-skandal yang begitu besar jumlahnya, bukan sedikit sahabat semua. Dan uang itu sudah dimasukkan ke dalam akaun bersatu, sehingga hari ini akaun bersatu telah dibekukan dan juga disita kerana dijadikan bahan bukti. Dan pada ketika PRU yang ke-15 juga, sebanyak duit daripada pemberian itu sudah diguna pakai sahabat semua. Maksudnya, apa yang mereka guna daripada duit haram ini diguna pakai semasa PRU, ini yang menyebabkan, ya, apa yang mereka lakukan itu tiada berkat sebab menggunakan wang haram. Ini pandangan saya sahabat semua. Jadi memang mengejutkan. Jadi apa pula pandangan sahabat-sahabat di luar sana, ya, berkaitan dengan perkembangan terkini, ya, pendakwaan terhadap mantan Perdana Menteri Kerajaan Tembok Atap ini. Jadi anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti walaun-walaun tit, lebay-lebay, geng sapu bersih dan juga geng takut Anwar GTA apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, penuh dengan kebencian, penuh dengan provokasi dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, itu saja kongsian saya hari ini. Jadi anda sampai di sini saja apa yang saya kongsikan, dan izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun tangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orek Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.